Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah pantau agenda reformasi. Saya akan berceritakan mengenai topik khusus untuk hari ini berkaitan dengan masalah mental dan kanak-kanak dan juga remaja khususnya. Tapi itu sebentar lagi saya akan bersama dengan tetamu saya. Tapi ingin saya kongsikan beberapa perkembangan yang menuntut perhatian anda pada jam ini. Antara lain, bermula tengah malam ini, kerajaan telah bersetuju untuk memberikan tol percuma pada 29 dan 30 Oktober bagi membolehkan pengguna lebuh raya berbilang kaum, terutamanya masyarakat India beragama Hindu, untuk menyambut perayaan Deepavali. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathalinggi dalam satu kenyataan pada Isnin memaklumkan pemberian tol percuma ini akan dilaksanakan di semua lebuh raya bermula jam 12.01 tengah malam dan akan berakhir pada 11.59 malam 30 Oktober pada Rabu nanti. Ujarnya, kos pemberian tol percuma yang dianggarkan sebanyak 38 juta ringgit akan ditanggung oleh kerajaan dengan bayaran pampasan dibuat kepada semua syarikat konsesi tol yang terlibat. Namun, pengecualian tol akan diberikan hanya kepada kenderaan kelas 1, kenderaan persendirian sahaja di semua plaza tol kecuali plaza tol di sempadan negara iaitu Tol Bangunan Sultan Iskandar Lebuh Raya Utara Selatan dan Tol Tanjung Kupang Lebuh Raya laluan kedua Malaysia Singapura Johor Darul Takzim. Pemberian tol percuma ini adalah selaras dengan teras utama kerajaan Malaysia Madani iaitu kesejahteraan dan ihsan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat di samping mengukuhkan budaya perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Jelasnya lagi, beliau mewakili Kementerian Kerja Raya, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan semua syarikat konsesi lebuh raya memohon supaya semua pengguna jalan raya memandu dengan berhemah, mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Dan sudah pasti musim perayaan, kita bercerita mengenai tambang penerbangan yang tinggi dan ini cerita di mana syarikat penerbangan bersetuju untuk menambah kapasiti penerbangan dari semasa ke semasa sebagai salah satu usaha bagi menangani masalah harga tiket penerbangan yang tinggi ketika musim puncak. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, itu dapatan yang diperolehi hasil perbincangan Kementerian Pengangkutan dan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM bersama dengan syarikat penerbangan baru-baru ini. Hasbi bagaimanapun berkata, bagi mendapatkan harga tiket lebih murah khususnya ketika musim perayaan, pelanggan digalakkan membeli tiket penerbangan seawal mungkin. Kebiasaannya, syarikat penerbangan akan mula menjual tiket seawal 9 bulan sebelum tarikh penerbangan. Apabila harga tiket disemak 1 atau 2 minggu sebelum tempoh perjalanan, harga tiket kebiasaannya sudah tinggi. Ini adalah kerana harga tiket di bakul yang murah sudah habis dijual dan harga tiket di bakul yang tinggi sahaja yang tinggal. Secara purata, harga tiket sehala di bakul yang tertinggi adalah 10% daripada seluruh tiket yang dijual semasa musim puncak. Secara purata, harga tiket sehala di bakul yang lebih rendah ialah RM559 Malaysia ke bawah adalah sehingga 60% daripada keseluruhan tiket yang dijual semasa musim puncak. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat bagi menjawab soalan beberapa ahli parlimen berkaitan pendekatan kerajaan dalam menangani isu harga tambang penerbangan yang tinggi, terutamanya ketika musim perayaan. Kementerian Pengangkutan dan Penggiat Industri Logistik harus menumpukan perhatian terhadap usaha meningkatkan kemahiran yang berkaitan melalui Pusat Kecemerlangan dan Latihan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha ini penting memandangkan pelaburan dalam sektor logistik di negara mencatatkan peningkatan yang ketara. Sebab itu saya mahu kementerian dan rakan-rakan beri tumpuan yang lebih dalam bidang ini kerana pace tahap kepesatan perubahan itu terlalu cepat. Dan kalau umpamanya jentera kita lembab, kita akan ketinggalan. Sebab itu saya menekankan yang di bawah pengurusan custom juga harus melakukan perubahan. Saya ucap tahniah kerana beberapa perubahan telah dicapai walaupun seperti mana kita tahu dia ada ruang untuk perbaiki. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian DHL Express Kuala Lumpur Gateway baharu pada Isnin. Mengulas lanjut, sekiranya bertindak perlahan, ia akan menyebabkan semua pihak berkaitan akan terus ketinggalan. Beliau turut mengingatkan pihak pengurusan kastam harus melakukan perubahan. Meskipun perubahan berjaya dicapai, namun masih ada ruang yang boleh dibaiki. Kuala Lumpur Gateway baharu berkeluasan 13,422 meter persegi di Sepang bertujuan menyokong aktiviti import-eksport yang berkembang pesat di Malaysia serta peningkatan perdagangan antarabangsa. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengingatkan semua pihak agar tidak terlalu selesa dengan kemajuan yang dikecapi dalam industri logistik setakat ini.
Kes pengabaian kanak-kanak terus merekodkan peningkatan di negara ini selain kes penderaan seksual dan fizikal. Sebanyak 8,041 kes dilaporkan sepanjang tahun 2023 berbanding 6,770 kes pada tahun 2022. Pada 2023, sebanyak 2,917 kes pengabaian kanak-kanak manakala 2,523 kes penderaan seksual dan 1,837 kes penderaan fizikal dilaporkan. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri, apa yang lebih mengecewakan, pelaku kepada penderaan ini adalah dalam kalangan mereka yang dikenali dan terdekat dengan mangsa. Kita harapkan mereka yang mengetahui hal seperti itu berlaku, sila laporkan, bantulah anak-anak ini. Sebab bukan bantu kita, bantu kanak-kanak. Kita membantu masyarakat, terutama sekali kepada kanak-kanak ini. Nancy berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program advokasi pelindungan kanak-kanak Kasih Kanak-kanak Peringkat Negeri Perlis 2024 di Kangar. Program yang bertujuan menimbulkan kesedaran kanak-kanak untuk membuat aduan jika mereka didera, menyasarkan pelibatan 300 sekolah di seluruh negara tahun ini. Sehingga kini program tersebut telah dihadiri 140,000 pelajar dari 288 buah sekolah. Okey, kita masih lagi nak bercerita mengenai kanak-kanak dan juga golongan remaja dan sedikit fakta di mana laporan Tinjauan Kebangsaan, Kesihatan Kebangsaan dan Morbidity NHMS 2023 mendedahkan seorang daripada 6 kanak-kanak dan remaja berusia 5 hingga 15 tahun mengalami kesihatan mental di negara ini. Menurut laporan itu, lebih kurang sejuta ataupun 4.6% penduduk Malaysia yang berusia 15 tahun ke atas mengalami kemurungan. Apa yang membimbangkan ialah separuh daripada mereka berfikir untuk mencederakan diri sendiri atau melakukan bunuh diri. Jadi kita ingin fahami situasi ini. Adakah puncanya apa dan juga bagaimana ingin merawatnya, dan juga kita melihat kepada perkara yang mungkin kita tidak bincangkan secara teliti apabila kita kaitkan dengan masalah mental, khususnya berkaitan dengan kanak-kanak dan juga golongan remaja ini. Profesor Datin Dr. Mariani Makno merupakan pakar psikologi kanak-kanak Universiti Segi yang sering menjadikan rujukan kami bersama kami dalam pantau agenda reformasi pada jam ini. Assalamualaikum Datin, Prof, apa khabar? Baik, sihat, alhamdulillah. Prof, kalau kita bercerita mengenai kesihatan mental, kita bercerita mengenai kesihatan mental secara general. Tapi apabila kita melihat kepada lingkungan usia kanak-kanak dan remaja 5 hingga 15 tahun ini, kenapa satu daripada 6 daripada kelompok mereka ini mengatakan mereka ada masalah kesihatan mental? Apa sebabnya, Prof? Kalau kita dapat fahami. Baik, kalau kita lihat terlebih dahulu, maksud kesihatan mental itu ialah lebih kepada proses bagaimana seorang kanak-kanak mengikut usia yang Zul dah sebut tadi, bagaimana mereka boleh berfikir secara harian untuk memastikan bahawa rutin harian mereka berjalan dengan baik. Tetapi kadang-kadang ada beberapa perkara berlaku yang boleh menjejaskan proses pemikiran mereka. Ini yang menyebabkan kesihatan mental mereka terjejas. Disebabkan oleh yang pertama ialah emosi mereka terganggu, dan dalam masa yang sama juga kita lihat adalah sokongan sosial dan juga fizikal dari persekitaran. Baik, yang pertama ialah kalau kita lihat, kita tahu kanak-kanak ini dikelilingi oleh ibu bapa, ya, dan pastinya dikelilingi oleh keluarga. Dan yang pertama sekali adalah kita lihat dulu tekanan dalam, kita kata ialah dalam kalangan keluarga itu sendiri. Ya, dalam kalangan keluarga itu sendiri, yang mana kadang-kadang konflik keluarga itu memainkan peranan yang penting, dan ini memberikan kesan yang negatif pada kesihatan mental anak-anak itu. Dan dalam masa yang sama, yang kedua ialah buli pastinya akan berlaku baik di rumah maupun di sekolah. Dan bila kita bercakap tentang buli ini, ya, kita lihat sama ada buli itu lebih kepada buli fizikal, buli cyber, ataupun kecederaan emosi yang kita lihat saban hari semakin lama semakin meningkat. Dan apabila ini berlaku, dia boleh mendatangkan perkara yang tidak menyenangkan emosi anak-anak itu, dan apabila emosi anak-anak itu terjejas, maka ini boleh menyebabkan stres, dan stres yang tidak ada kesudahannya akan membawa kepada kemurungan. Dan bila kemurungan ini berlaku, ini yang kita katakan berlakunya terjejasnya kesihatan mental seseorang itu, yang mana rutin harian mereka terganggu. Itu dalam aspek buli. Kalau kita lihat Zul, di sekolah juga mereka ada orang kata faktor-faktor akademik yang mana mereka
antara mereka pastinya melalui peperiksaan. Dan harapan tinggi dari ibu bapa juga, harapan tinggi dari pihak sekolah juga. Tapi bukan nak menyalahkan di sekolah ataupun ibu bapa sendiri. Tetapi kanak-kanak itu sendiri tahu bahawa apabila mereka ke sekolah, mereka harus perform. Dan apabila mereka gagal untuk mencapai sesuatu, maka ini yang kadang-kadang mendatangkan tekanan yang kita kata tadi, kalau tidak dapat diselesaikan dengan cara yang segera, maka dia akan membawa kepada stres dan lama kelamaan yang tadi ada Zul sebut tadi adalah kemurungan. Kerana kemurungan ini kita katakan berlaku apabila stres itu terlalu banyak tanpa penyelesaiannya dan tanpa sokongan sosial daripada ibu bapa. Baik, bercakap tentang sokongan sosial emosi ibu bapa ini penting ya, walau kalau kita tengok sekarang ini Zul, ibu bapa keluar bekerja hanya malam baru pulang, kemungkinan lewat petang. Jadi ini kadang-kadang mereka memerlukan kasih sayang. Mereka memerlukan orang untuk mereka mengadu luahan perasaan dan sebagainya. Jadi ini yang kadang-kadang yang sangat membimbangkan. Jadi apabila ibu bapa lambat balik dan sebagainya, yang menjadi pengganti sama ada pembantu rumah ataupun gadget di tangan. Dan bila kita sebut gadget di tangan, media sosial memainkan peranan yang penting. Bagi anak-anak yang ada media sosial persendirian, maka ini boleh mendatangkan persaingan antara kawan-kawan. Dan ini yang kadang-kadang sangat membimbangkan dalam keadaan dunia IT sekarang ini. Kita tak boleh salahkan IT, tetapi ibu bapa sekali lagi sangat memainkan peranan yang penting. Tapi kalau sekarang ni kita tengok berbanding dengan zaman dahulu agak berbeza. Kerana itu kita kata di sini sekarang ini, kalau ikut mobility, setiap 6 orang kanak-kanak, seorang akan melalui kesihatan mental yang terjejas. Tapi Prof, kalau saya pecahkan dalam laporan itu dah 5 hingga 15 tahun. Tapi kalau kita ambil kelompok 5 hingga 10 tahun, adakah itu sudah pasti itu terlampau awal untuk mereka dihambat dengan masalah mental? Kerana inilah kalau daripada segi psikologi kanak-kanaknya mungkin Prof dapat kembangkan dan juga ceritakan apakah fasa yang sebaiknya untuk mereka? Kerana ini fasa untuk mereka masih lagi untuk explore, untuk bermain. Tapi adakah mereka dibebani dengan tanggungjawab yang mereka tidak sepatutnya fikir? Okey, betul. Soalan tu macam seorang pakar psikologi lah. Ya. Kalau kita tengok kanak-kanak ni, usia kanak-kanak ialah, kalau dalam psikologi, usia kanak-kanak ini hingga umur 10-11 tahun. 11 tahun ke atas, apa yang Zul sebut tadi, 11 hingga 15 itu dah masuk remaja. Jadi zaman kanak-kanak ini, zaman mereka ialah bermain. Itu bisnes mereka. Maksudnya di sini, apa bisnes mereka? Bisnes mereka ialah bermain. Di sini kalau kita lihat, kalau zaman dahulu, memang kanak-kanak itu akan bermain. Panjat pokok, lompat sungai, main galah panjang, main sebagainya. Tetapi dalam keadaan dunia sekarang adalah dunia persaingan. Ibu bapa pastinya anak-anak ini mahu cemerlang dalam bidang akademik. Maka dalam usia yang kecil inilah sepatutnya anak-anak itu bermain, menguasai kemahiran insaniah yang sepatutnya mereka tahu dan sebagainya. Mereka dihantar pula ke pusat-pusat tuition. Ini segelintir lah ya. Pusat-pusat tuition yang mana kadang-kadang ini membuatkan mereka bosan kerana kehidupan mereka ialah bermain. Dan 6 tahun yang pertama adalah penting untuk anak-anak ini mempunyai orang kata brain development yang cukup cantik. Dan brain development ini hanya akan berlaku dengan baik apabila mereka diberikan pendedahan pengalaman bermain. Mereka pernah kalah, mereka pernah menang dan mereka jatuh, mereka merasai kesakitan itu. Bila berbincang pula, mereka boleh bertolak ansur. Jadi pengalaman ini sangat penting. Tapi kalau dalam keadaan sekarang ini, tuntutannya lebih tinggi daripada apa yang berlaku, saya terpaksa bandingkan dengan zaman yang terdahulu. Tapi Prof, itu mungkin satu perkara yang kita tidak perasan kerana ibu bapa akan mengatakan bahawa kita hantarlah anak kita pergi sekolah, kalau tak nanti dia tak berkawan. Ataupun betul. Itu mungkin cara paling mudah untuk ibu bapa ini, ada tempat untuk anak-anak ini, ada orang yang jaga dan sebagainya. Tapi itu mungkin kesilapan. Adakah itu satu kesilapan? Kita bincangkan selepas ini Prof. Simpan dulu jawapan tu. Apa kesilapan yang sering kita lakukan sebagai ibu bapa dalam generasi hari ini yang mungkin tanpa kita sedari menyebabkan anak-anak ini, khususnya yang lingkungan yang usia sangat awal ini, mungkin cenderung untuk ada masalah kesihatan mental. Kita kongsikan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu.
Kami bercerita mengenai satu daripada 6 kanak-kanak yang berusia dalam lingkungan 5 hingga 15 tahun ada mengadu ada masalah kesihatan mental. Ini berdasarkan laporan daripada Kajian Mobiliti Kebangsaan di mana ini adalah data yang terkini dan saya bersama dengan Profesor Datin Dr. Mariani Maknor. Tadi Prof saya tanyakan adakah kita ibu bapa cenderung untuk hantar anak ke sekolah ni lebih awal, preschool dan sebagainya. Kita rasa bahawa ini nanti dapat bermain, dapat ada kawan dan sebagainya. Apa kesilapan yang mungkin kita lakukan tanpa kita sedari dalam gaya hidup kita pada hari ini? Okay, baik. Saya rasa itu satu yang sangat wajib kerana selalunya memang ibu bapa akan hantar anak. Terutama malah daripada nursery lagi 4 tahun ke bawah pun mereka dah mula hantar ya dengan tujuan supaya ada orang yang memantau, ada orang yang menjaga, ada orang yang mengasuh ya. Begitu juga ke preschool. Tetapi hakikatnya kadang-kadang berlaku juga kesilapan demi kesilapan. Di sini kita tidak kata kesilapan, kita lebih kepada pengabaian ya. Kita memberikan mereka sepenuhnya segala keperluan asas, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kemudian kita hantar pula dia ke sekolah. Tapi kadang-kadang pengabaian ini berlaku tanpa disedari oleh kedua ibu dan bapa. Bagaimana ia berlaku ialah kadang-kadang kita tidak bersama dengan anak-anak ini sepanjang hari. Malah kita tidak ada peluang langsung untuk memberi walaupun katakan setengah jam masa berkualiti. Dan kadang-kadang dia terlalu kesibukan bekerja, penat bekerja. Itu yang kadang-kadang naik dalam kereta, anak kadang-kadang terlupa, tertinggal dan sebagainya. So itu boleh termasuk dalam pengabaian yang berlaku secara tanpa sengaja. Jadi sepatutnya perkara ini perlu diambil berat oleh kedua ibu dan bapa. Begitu juga siapa sahaja pengasuh kanak-kanak di luar sana supaya perkara pengabaian ini tidak berlaku. Kerana pengabaian ini kadang-kadang boleh menjejaskan kesihatan fizikal anak-anak itu, perkembangan sosialisasi mereka, malah akibat daripada berlakunya sesuatu yang negatif. Kadang-kadang jiwa anak-anak ini berasa terancam, trauma, bimbang, cemas dan sebagainya. Ini yang amat penting kerana perkara-perkara ini sangat perlu dalam memberi mereka bekalan apabila mereka masuk ke transisi ke dalam alam remaja. Prof, satu perkara Prof, apabila kita lihat kepada kelompok mereka ini kelompok yang lebih muda, lebih awal lagi sebelum awal remaja. Kadang-kala apabila mereka mengadu ada kemurungan atau stres dan sebagainya, kita mungkin akan kata takkanlah muda-muda ada masalah stres, apa je kamu buat. Ini satu persepsi dan juga perkara yang kita sering ajukan dan juga ambil enteng perkara ini. Adakah itu yang sering berlaku apabila kita lihat anak-anak ini dalam fasa fasa yang boleh dikatakan ada masalah kesihatan mental? Bagaimana kita perlu mengambil tindakan yang sewajarnya khususnya dalam kelompok yang sangat-sangat muda ini? Okey, dalam kesibukan dunia sekarang ini, dalam persaingan lebih kepada materialistik, dalam kemajuan yang berlaku, minda kita dan kesedaran kita sepatutnya seiring serentak dengan kemajuan yang berlaku dalam persekitaran anak-anak itu. Anak-anak perlu dilihat perubahannya daripada kemungkinan positif kepada negatif, daripada extrovert kepada introvert dan sering mencari alasan untuk tidak mahu ke sekolah dan sebagainya. Ini adalah salah satu petanda yang ibu bapa perlu sedar dan juga alert. Dan apabila telah dikenal pasti sesuatu perkara yang agak negatif, mungkin telah berlaku sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku di mana sahaja mereka berada, sama ada di TAFKA, tadika ataupun maupun di sekolah rendah itu, mereka perlu dirujuk kepada kaunselor. Kaunselor ini bukan sahaja untuk orang dewasa ya. Kaunselor juga adalah untuk kanak-kanak itu sendiri. Ya. Dan apa jenis-jenis kesihatan mental atau masalah kesihatan mental di kalangan kanak-kanak ini? Adakah ia sama seperti diagnosnya seperti orang dewasa yang kita namakan anxiety dan sebagainya? Adakah sama ataupun sedikit berbeza untuk kita diagnos dan juga kenal pasti? Ya, mereka lebih kurang sama. Cuma kadang-kadang kita ibu bapa ini tidak peka. Seperti tadi Zul kata, alah itu budak kecil. Tak kalah dia ada anxiety, tak kalah dia ada stress, tak kalah kanak-kanak ada trauma. Dan perlu kita ingat ya, kerana kanak-kanak juga adalah seorang manusia. Cuma umur saja berbeza. Mereka ada minda yang mana dalam saluran saraf-saraf otak itu juga segala pengalaman adalah segala perkembangan yang baik
daripada untuk anak-anak itu berlaku daripada pengalaman yang telah mereka lalui. Kalau sakit, maka dia akan tunjukkan dia sakit. Kalau dia bimbang, dia akan tunjukkan dia bimbang. Perkara ini berlaku. Jadi sebagai ibu bapa dan orang dewasa dalam rumah atau di sekolah, golongan ini golongan yang lebih dewasa sepatutnya mempunyai empati bahawa kanak-kanak juga boleh melalui kemurungan, boleh melalui kita katakan anxiety, kita katakan boleh juga melalui kecemasan itu. Kadang-kadang kita nak bina keyakinan diri, kita nak bina esteem diri dalam kanak-kanak itu harus daripada persekitaran yang positif dan rancangan yang baik. Dan rancangan yang baik perlulah daripada ibu bapa yang sering peka terhadap perubahan yang berlaku pada anak-anak itu, dan tindak tanduk perlu diambil sebaik mungkin, sama ada daripada segi ubatannya kalau dia sakit, sentuhan emosinya, sentuhan fizikalnya. Walaupun anak itu perlu kita tegur, tapi kadang-kadang perlu juga kita beri fokus kepada emosi mereka, kerana yang paling penting, Zul, kita tidak mahu anak melalui kecederaan emosi di peringkat awal usia. Dan apa kesannya, Prof, kalau ia tidak dirawat dan juga diperhatikan ataupun dilindungi dengan secara baik? Kerana dalam data daripada laporan mobiliti kesihatan juga mengatakan bahawa separuh daripada mereka juga berfikir untuk mencederakan diri, dan ini kelompok sangat muda. Apa yang kita perlu lakukan supaya mereka ini dapat dirawat? Apa jenis rawatan dan juga kita tangani dengan lebih berkesan? Okey, secara lebih khususnya, kalau rawatan yang perlu dibuat ialah mereka perlu dihantar kepada psikiatrik, ataupun mungkin mereka perlu dihantar kepada pakar ataupun kaunselor yang bertauliah. Dalam masa yang sama boleh juga dihantar kepada pakar psikologi, kerana mereka ada rawatan-rawatan yang sesuai dengan umur mereka, terutama daripada aspek terapi tersebut. Kerana kanak-kanak ini kita tidak boleh nak pulihkan dalam masa, orang kata kita tak boleh pulihkan overnight. Dia perlu mengambil masa, dan dalam proses itu kita perlu hati-hati kerana anak ini masih lagi kita kata fragile, perlu ditatang dengan begitu baik sekali, ya. Walaupun kita perlu beri dia pengajaran, tetapi emosi mereka, sosial mereka dan fizikal mereka perlu dijaga supaya mereka membesar dalam keadaan perkembangan kanak-kanak yang sangat holistik, perkembangan fizikalnya, kesihatannya, emosinya, mereka tahu emosi orang lain, mereka ada sifat empati, kemudian sosialisasinya, boleh bergaul dengan orang lain. Jadi daripada sini apabila mereka membesar, mereka akan membawa segala perkembangan positif yang ada dalam diri mereka untuk mereka bawa sebagai bekalan untuk mengharungi cabaran apabila mereka masuk ke dalam transisi umur yang lain, terutama umur remaja. Jadi mereka ini perlu kental, perlu mempunyai daya ketahanan fizikal, emosi dan juga sosial yang tinggi. Akhirnya, tips terbaik untuk ibu bapa untuk mengelakkan anak-anak ini terjebak dengan masalah kesihatan mental ini. Adakah ianya semudah untuk elakkan mereka menggunakan gadget ataupun bagaimana, Prof? Dia tidak semudah untuk kita ambil gadget itu. Kerana kalau kita lihat di sini, kesihatan mental anak-anak itu bermula daripada pengalaman yang ada di rumah. Perlu ada pengalaman yang baik apabila mereka berada di sekolah. Jadi di sini segala-galanya bermula dari rumah, dan perlu juga kerjasama yang baik daripada guru-guru yang ada di sekolah. Jadi hubungan guru dan ibu bapa haruslah baik dalam memastikan bahawa kesihatan mental anak-anak ini tidak terjejas, supaya boleh mereka teruskan kesinambungan untuk melalui proses-proses harian menggunakan fikiran yang rasional dan tidak menggunakan emosi. Kerana anak-anak yang sering menggunakan emosi sebenarnya adalah anak-anak yang mudah rapuh. Jadi kita berikan mereka pengalaman yang betul-betul sesuai untuk umur mereka. Saya kata sesuai untuk umur mereka. Jadi kalau mereka perlu bermain dalam setengah jam atau 1 jam, mereka perlu diberikan peluang untuk bermain dengan rakan-rakan sebaya, supaya mereka boleh garap semua kemahiran-kemahiran yang sepatutnya untuk mereka membesar menjadi insan, modal insan yang sepatutnya negara kita harapkan.
Dan ini adalah satu perbincangan di mana 1 daripada 6 kanak-kanak atau remaja ada masalah kesihatan mental. Adakah anak-anak anda terdiri ataupun mempunyai ciri-ciri itu? Bagaimana kita bertindak? Itu yang kami bincangkan bersama Profesor Datin Dr. Mariani Magno, pakar psikologi kanak-kanak Universiti Segi. Terima kasih Prof kerana sudi memberikan penerangan dan juga berkongsikan kepakaran dan juga cerita bersama kami dalam pantau agenda reformasi pada hari ini. Jika anda ada cerita, ada respon, teruskan bersama kami di platform media sosial kami. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.